Kerajaan menafikan dakwaan bahawa rang undang-undang tahanan di rumah digubal untuk membebaskan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Jurucakap Kerajaan Fahmi Fazil menjelaskan bahawa RUU berkenaan adalah sebahagian daripada usaha peralihan pendekatan daripada punitif kepada pemulihan. Oh, ini tidak betul. Ya. Jadi baru-baru ni dalam mesyuarat Majlis Sosial Negara, Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah mempengerusikan dan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri telah memberikan konteks secara menyeluruh perbincangan mengenai pindaan kepada ataupun mewujudkan satu akta baru berkaitan tahanan di rumah. Dia bermula seawal tahun lalu dalam konteks apa yang disebut sebagai peralihan pandangan kerajaan daripada punitive kepada restorative justice, di mana konsep keadilan itu adalah untuk mengembalikan seseorang individu yang telah didapati bersalah kembali ke dalam komuniti. Antara hasrat kerajaan, pertama, kita dapati pada tahun lalu jumlah yang berada dalam penjara lebih ramai daripada kapasiti yang sepatutnya. Kapasiti penjara-penjara kita adalah sekitar 74,000 orang, tapi pada tahun lalu terdapat 87,000. Jadi tahun lalu telah diadakan satu pilot project di mana 5,000 orang telah menjalani proses boleh disebut sebagai rehabilitasi dalam komuniti. Ada di kalangan mereka yang dikenakan beberapa syarat kehadiran wajib dan beberapa yang dibebaskan awal, dan kebanyakan daripada mereka adalah dari kalangan mereka yang awal, dan kebanyakan daripada mereka adalah dari kalangan mereka yang mungkin yang disebut sebagai kes-kes yang tidak terlalu berat, yang tidak berat, tidak melibatkan pembunuhan sebagai contoh, ataupun kes-kes yang hukumannya lebih daripada sejumlah tahun. Jadi kes-kes yang dianggap tidak berat. Niatnya adalah untuk mengurangkan kebarangkalian pelaku-pelaku ini kembali ke penjara setelah mereka dibebaskan. Ini disebut sebagai recidivism. Berdasarkan kajian setelah dilakukan pilot project ini yang melibatkan lebih kurang 5,000 orang, menunjukkan bahawa kadar recidivism telah turun ke lebih kurang 15%. Ini satu angka yang cukup baik, dan pada tahun lalu Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri telah memaklumkan bahawa Kementerian Dalam Negeri telah dan Jabatan Penjara telah menikmati penjimatan sebanyak 19 juta ringgit dengan usaha ini. Maka dalam kajian proof of concept ataupun pilot project ini didapati boleh diperluas kerana pada waktu ini masih ada 82,000 orang yang berada dalam penjara, walhal penjara-penjara kita mempunyai kapasiti 74,000 orang. Dan untuk memastikan antara perkara yang ingin dilaksana adalah tahanan di rumah, maka satu akta khusus perlu digubal, mengambil kira undang-undang sedia ada dan juga takrifan mengenai beberapa aspek dari segi penahanan. Ini telah dibincang daripada tahun lalu dan niatnya adalah selaras dengan apa yang kita sebut sebagai restorative justice. Jadi kalau kita lihat apa yang telah diusahakan oleh kerajaan, termasuk mengenai sebelum ini moratorium ke atas hukuman mati mandatory, dan juga pindaan yang telah dibawa yang tidak mengikat kepada hukuman mandatory, hukuman mati mandatory, maka kita lihat secara keseluruhan ini adalah sikap kerajaan yang lebih menjurus ke arah restorative justice. Ia tidak ada kaitan dengan mana-mana individu, tapi bila kita lihat ekosistem itu secara keseluruhan, kita perlu beranjak sesuai dengan zaman. Banyak negara
mengamalkan konsep restorative justice dan kita juga ke arah itu. Dan dapatan awal seperti yang saya sebutkan tadi, banduan-banduan ini lebih boleh diterima oleh masyarakat bila mereka menghabiskan sisa penahanan mereka dalam komuniti, dan itu akan dapat membantu mengurangkan kos, beban dan juga tekanan kepada sistem sosial dalam negara kita bila kita dapat kawal kadar residivism yang saya sebutkan tadi. Maaf di atas syarahan, tapi saya rasa perlu saya perjelaskan. YB Hayati dari Bernama, boleh tahu tak tempoh masa kajian itu dijalankan? Sepanjang tahun lalu sehingga sekarang. Jadi ada dapatan telah dibentangkan dalam Majlis Sosial Negara baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, sebelum peluncuran Dasar Sosial Negara. Jadi mesyuarat Majlis Sosial Negara tahun ini telah diadakan 3 kali, dan ini menegaskan betapa pentingnya pihak kerajaan melihat isu sosial apa yang membelenggu rakyat di negara kita, termasuk isu keadilan dan apa yang saya sebut tadi sebagai restorative justice di masalah yang dihadapi oleh Jabatan Penjara. Ini secara keseluruhan kita ingin tangani tanpa menjejaskan aspek keselamatan untuk orang ramai.